بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. InsyaAllah kita sambung bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah yang disusun oleh Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, yang mana sekarang kita berada dalam bab yang kecilnya ataupun subtopiknya ialah berkenaan fadilat wuduk. An Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadih hatta takhruja min tahti azfarihi. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk dan dia memperelokkan memperelokkan wuduknya, yakni dengan melakukan semua perkara yang sunat dan adab-adab dalam berwuduk, maka dosa-dosanya keluar daripada jasadnya sehingga dosa-dosanya itu keluar daripada bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada beberapa perkara yang disebut di dalam hadis ini. Yang pertama sekali ialah berkenaan berwuduk dan memperelokkan wuduk. Apa maksud memperelokkan wuduk? Kerana kita jaga rukun dia, kita jaga sunat dia, kita lakukan sunat-sunat dan adab-adab. Sebab macam mana yang kita bagi tahu sebelum ni, wuduk ini adalah ibadah. Wuduk ni bukannya kita nak basuh tangan, bukan kita nak basuh muka, tapi ia adalah satu ibadah. Bila ibadah, sebab tu dia ada niat, dia ada kaifiat, dia ada tata cara dia. Ini semua adalah untuk kita kena tunaikan dengan penuh adab, terutama adab hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa dia fadilat kelebihan wuduk yang diambil dengan begitu? Allah ampunkan, keluar daripada tubuh seseorang itu dosa-dosa dia. Bila dia ambil wuduk, bukan setakat bersih tangan, muka, kaki, tapi Allah Subhanahu wa taala akan juga bersihkan orang tu daripada dosa-dosa. Nabi SAW beritahu sehingga dosa-dosa itu akan mengalir keluar, daripada celah-celah kuku pun akan keluar dosa-dosa ni. Begitu sekalilah kemuliaan yang Allah Ta'ala letak dalam berwuduk. Keterangan hadis ini riwayat Muslim. Jadi Imam An-Nawawi dia ada satu kitab khusus mensyarahkan semua hadis-hadis sahih yang ada dalam kitab Sahih Muslim. Kata Imam An-Nawawi, kajian yang mendalam daripada para alim ulama mendapati bahawa hanya dosa-dosa kecil sahaja yang diampunkan melalui wuduk, solat dan amalan-amalan yang lain. Dosa-dosa besar tidak akan diampunkan tanpa bertaubat. Jadi dosa besar ni dia kena ada taubat. Lantaran itu, di samping wuduk, solat dan amalan-amalan lain, hendaklah juga mengambil berat untuk beristighfar dan bertaubat. Walau bagaimanapun, sekiranya Allah ingin mengampunkan dosa besar seseorang dengan limpah kurnianya tanpa bertaubat, maka itu terserah kepadanya. Ini Imam An-Nawawi yang cakap macam tu. Memang ulama-ulama kaji-kaji yang mana hadis-hadis yang berkata diampun dosa tu dengan wuduk diampun dosa, dengan semayang diampun dosa, dengan buat tu diampun dosa, buat ni diampun dosa, itu hanya melibat dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar, maka kena ada satu syarat, itu bertaubat. Jadi kita kena jaga juga yang bahagian istighfar dan taubat ni. Di samping tu, dengan melakukan amal-amal soleh tadi, berjalan ke masjid pun diampun dosa. Maknanya ambil semayang dah ampun dosa lagi. Sebenarnya begitu banyak peluang yang Allah Ta'ala telah berikan untuk kita mensucikan diri kita daripada dosa-dosa. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi taufik untuk kita faham, kita amal dan kita dapat sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau yang maha menciptakan dan menguasai segala ciptaan-Mu. Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha mengetahui. Tidak tersembunyi daripada kami walau apapun ya Allah, walaupun hanya kerlingan mata dan lintasan hati. Wahai Allah, segalanya dalam hitungan-Mu ya Allah, segalanya dalam pertimbangan-Mu ya Allah, segalanya dalam hisab-Mu ya Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah, terimalah wuduk, ibadah wuduk kami ya Allah, untuk wuduk yang akan menyebabkan dosa-dosa kami semuanya diampunkan ya Allah. Wahai Allah, setiap hari, setiap masa banyaknya dosa-dosa kecil yang kami lakukan, yang kami sengaja, yang kami tak sengaja, yang kami tahu, yang kami tak tahu ya Allah. Wahai Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa, maafkanlah kami, dan jadikanlah wuduk kami bukan sekadar membersihkan jasad kami, malah mengampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, bukan setakat mengangkat hadas kecil kami, tapi juga menghapuskan segala dosa-dosa kecil kami ya Allah. Wahai Allah, semoga dengan itu Allah, bila tibanya masa kami bertemu nanti Allah, dalam keadaan kami telah bersih daripada dosa-dosa, telah diberikan keampunan, dan kami dapat bertemu ya Allah dalam keadaan Kau redha pada kami. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina, karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah.